Okey, dia dah rekod. Okey. Okey, jadi saya tunjukkan apa nama you punya ni lah, fulfill ataupun kriteria-kriteria ditentukan untuk assignment kedua. Okey. Ini. Okey. Pertama ialah tugas aku pula adalah pengelolaan. Okey, maksudnya mengurus penganjuran pidato ni. Okey, pertama saya akan nilai dari konteks penyediaan proposal dan juga poster. Okey, yang kedua saya akan tengok dari sudut pembentukan organisasi. Okey, organisasi kemas, okey, siapa yang berkaitan dengan teknologi, siapa yang berkaitan dengan ni, apa semua kan. Okey. Yang ketiga adalah berkaitan dengan penyertaan peserta. Contohnya, okey, saya nak maklum kat sini, okey, setiap saya nak mohon you cuba sebarkan mereka ataupun pelajar-pelajar yang lain ataupun peserta lain ataupun penonton sahaja. Okey, untuk turut serta dalam you punya pertandingan. Okey, sebab apa? Okey, pernah dengar tak MyStar pula. Dia panggil apa tu? Saya lupa dah. Citra. Pernah dengar Citra? Pernah. Okey. Pernah. Okey, siapa yang sebut pernah tadi? Sebab saya tak nampak. Pernah, Doktor. Pernah. Okey. Citra tu kan you boleh untuk pengetahuan you semua. Okey, saya dah bincang dengan penyelaras. Okey. Setiap peserta dan juga penonton akan diberi citra. Okey, ada citra yang mana you perlu isi borang dan isi nama pelajar-pelajar. Setiap pelajar ataupun peserta tu, penonton, dia akan ada borang citra dan dia akan submit pada saya untuk saya perakui untuk mendapat markah citra. Jadi untuk macam mana you nak menarik minat penonton dan juga peserta supaya mereka terlibat dalam dia orang turut serta dalam pidato, iaitu mungkin you akan masukkan dalam poster. Bila masukkan poster, dia akan menarik minat pelajar-pelajar lain untuk turut serta sebagai penonton ataupun sebagai peserta. Okey. Dan seterusnya saya juga pilihan dari sudut kehakiman. Okey, kehakiman ni antara saya dengan bapa. Okey, dari sudut pengurusan semasa pertandingan pidato tu. Macam mana dari segi pembukaan, adakah berlaku gangguan atau gangguan maksud saya ada sedikit silap panggil nama orang lain tapi you tayang video orang lain. Itu jadi ada kesilapan. Jadi itu memberi gangguan kepada ataupun memberi kecacatan kepada pengelolaan tu. Okey, dan seterusnya ialah saya akan ambil kira dari sudut laporan refleksi. Maksudnya ini minimum 3 muka surat. Apa yang you dapat hasil daripada penganjuran pidato tu? Apa yang you dapat pada diri you? Refleksi ni lebih kepada muhasabah diri. Okey, dalam konteks bahasa kampungnya atau bahasa muhasabah diri, apa yang impak positif ataupun apakah penambahbaikan yang perlu dalam penganjuran pidato umum dan apa yang you perlu nyatakan. Itu refleksi lah. Itu berkaitan refleksi. Jadi ini beberapa perkara yang akan dinilai semasa berlakunya, sebelum, semasa dan juga selepas penganjuran pidato. Okey, setakat ni faham tak? Saya faham ke? Faham, Okey, Doktor. ni baru markah banyak ni, 50 markah. Doktor, saya nak tanya. Dapat merit jugalah kan? Yeah. Ke tak? Dia panggil citra. Maksudnya dia akan dapat merit tu lah. Oh, citra sajalah. Dia akan dapat citra saja. Merit tak ada. Merit setakat ni tak dimaklumkan lagi lah. Tapi setakat ni saya dengan Cik Mazlan tu mengatakan bahawa boleh dapat citra. Peserta dan penonton boleh dapat poin untuk citra. Lepas tu Doktor, kalau citra tu kita orang nak kena submit proposal ke Doktor yang handlekan nak dapat ke tak citra tu? Okey, yang tu saya kata proposal you tu. Proposal yang pidato tu yang kita orang buat tu. Yang you buat tu. Okey, dah bila siap apa semua nanti bagi pada saya. Okey, saya akan tentukan dengan pihak PAL untuk memberi citra. Jadi dia biasa citra kan ada borang kan you semua kan? Borang citra kan? Borang citra tu dapat dari mentor. Setahu saya pelajar tahu dapat daripada mana? Ada. Okey, jadi maksudnya kat situ you akan print out, you akan isi nama you dan sebagainya, nama peserta bukan nama ni. Okey, untuk yang menganjurkan program, ini untuk pelajar, untuk you semua 5 orang kat dalam ni tidak dapat citra. Okey, citra tak dapat, kita dapat merit. Tak dapat. Dia hanyalah untuk peserta dan juga penonton. Peserta dan juga penonton. Itu yang saya dimaklumkan oleh pihak Encik Mazlan. Jadi kita nak buat apa? Okey, tapi you akan diberi markah dalam konteks khusus ni lah. Okey. Okey, setakat ni faham tak lagi? Boleh? Boleh, Doktor.
Boleh lah. Okey. Faham Doktor? Jadi ini saya akan bagi nanti. Okey, saya dari segi pengelolaan dan sebagainya lah. Okey. Okey. Okey, jadi kalau ikutkan Aisyah, okey, dan tim, okey, you all semua akan present berkaitan dengan you punya proposal dan juga kelas poster, okey, dan juga tema yang you nyatakan pada minggu 17 hari bulan 11, itu minggu depan. Okey, proposal siap kan? Saya dah bagi template tu, okey, juga isikan dari sudut objektif. Objektifnya biar berkait juga dengan you punya kursus ni. Okey, maksud saya ialah selain daripada memberi peningkatan dan sudut komunikasi dalam kalangan pelajar, tapi juga objektifnya juga ialah berkaitan dengan you nak mengorganize, macam mana you nak supaya mengorganisasi ataupun mengurus satu program pidato. Okey, sebab proposal ni juga melibatkan khusus ni. Okey, maksud saya ialah bukan untuk untuk you anjurkan program tu, tapi juga mesti berkait dengan apa yang ada kaitan dengan you nak dapat markah daripada tugasan tu. Maksudnya saya ialah menguruskan pengurusan pidato. Objektif tu pun kena ada. Okey. Jadi bukan hanya untuk menganjurkan saja, tapi juga untuk meningkatkan dari sudut penganjuran pengurusan program penganjuran pidato. Itu juga salah satu daripada objektif. Okey. Okey, setakat tu faham tak yang tadi? Jadi minggu depan akan ada pembentangan poster. Saya dah tunjuk poster kan. Okey, antara posternya. Okey, jadi cuba poster ni secara individu kan. Okey, secara individu dulu. Okey, bila dah individu dan sebagainya, bila kita dah komen dan sebagainya, nanti Aisyah sebagai pengarah projek akan tentukan macam mana poster yang terbaik untuk kita pancarkan ataupun untuk kita sebarkan dalam kalangan pelajar supaya mereka turut menjadi peserta ataupun penonton dalam pidato tersebut. Okey, setakat ni Aisyah agak-agak lah. Sekarang ni dah berapa orang yang you tanya secara verbal lah. Okey, secara verbal yang berminat untuk menjadi peserta. Setakat ni saya belum tanya lagi. Peserta. Apa? Jadi kita akan buat pada minggu ke-12 pertandingan tu pada 5 hari bulan 1. Okay, Doktor, kalau buat awal sikit tak boleh ke? Sebab minggu 12 tu takut orang tak nak masuk sebab dah nak dekat dengan final. Mungkin minggu 11 atau ke-10? Okey, tak apa. You bincang balik. Bincang dengan Aisyah. Okey, bincang dengan Aisyah, Zira dan sebagainya. Okey, cuba tentukan segera. Okey, pada minggu depan tu maksudnya saya akan dapat yang memang dah clear lah. Maksud saya yang memang dah solid dari segi tarikhnya. Okey, sebab itu pentingnya you organize satu projek pidato tu. Okey, macam mana segi tarikhnya, dari segi penontonnya siapa, pesertanya siapa dan sebagainya. Okey, saya bagi kelonggaran. Jangan risau, sama ada nak buat minggu ke-10 ke ke-11 ke, itu hak you. Okey. Saya kata Doktor, untuk pembelanjaan? Kita dah secara online, dari segi perbelanjaan tak ada. Tak ada hadiah perbelanjaan. Hadiah tu kita masuk dalam perbelanjaan ke? So Doktor cakap ada dapat hadiah kan? Okey. Kalau buat secara kita akan dapat. You buatlah lebih kurang dalam tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Okey, dan satu lagi, semua peserta akan dapat sijil. Peserta yang mengikuti program pidato, yang pemidato tu akan dapat sijil, walaupun contohnya 3 orang saja yang dikira pemenang. Okey, jadi tapi yang tak menang tu akan dapat sijil yang akan disign oleh pensyarah sendiri ataupun dekan sendiri. Okey, jadi kita akan ada tiga pemenang, tempat pertama, tempat kedua dan tempat ketiga. Dia bajet letaklah lebih kurang dalam 200 bajet dan pecahkan kepada 3. Maksudnya tempat pertama nak letak berapa, tempat kedua berapa, tempat ketiga nanti berapa. Dan saya akan bawa bajet tu untuk disampaikan kepada PEPAL, pihak penyelenggara sendiri, sama ada dia orang luluskan berapa dan sebagainya, itu dia orang akan tentukan. Tapi dari segi keuangan tu memang ada. Buat bajet 200 ke bawah. Ya. Untuk pertandingan tu kita buat masa malam ke macam mana? Kalau boleh siang.
Siang. Maksud saya pada waktu ni, pada waktu pukul 2 sampai pukul 4 ni, macam waktu kelas Oh, ni. hari Rabu. Hari Rabu. Boleh. Biasanya pada waktu ni biasa hari Rabu ni tak, biasa untuk kokir je lah. Biasa macam tu. Tapi tak apa, letak dulu pada hari Rabu Baik, Doktor. Okey. Okey. Ada soalan lain? Sebelum saya masuk berkaitan dengan, sekali lagi berkaitan dengan yang assignment pertama, pidato secara individu. Okey, Najia ni secara tak langsung saya dah you boleh dapat catch up Okey, nanti akan meeting sekali dengan Aisyah sebagai tu projek dan Hakimi dan sebagainya dan semua Azira Saripah ni. Okey, ada tak lagi berkaitan dengan ni? Okey, nanti minggu depan Aisyah akan present lah. Okey, proposal tu. Okey, jangan risau. Doktor, justifikasi tu nak buat macam mana doktor? Nak objektif tu kita faham tapi justifikasi tu macam Justifikasi tu kenapa you perlukan, contohnya perlukan perlukan peruntukan daripada pihak PEPAD. Yang kedua ialah justifikasi adalah kerana dari sudut you, biasanya justifikasi ni juga nak menjawab hasil daripada objektif tu. kayaknya kenapa kita orang buat program tu lah. Ya. Jadi biasa objektif tu dah boleh relate untuk dapat justifikasi tu. Okay, thank you doktor. Okey, ada soalan lain? Tak ada okey. Nanti dia boleh Doktor. bincang. Ya, Syah. Untuk video apa ni? Kita orang bincang proposal tu, doktor nak kami submit seorang-seorang ke seorang je yang submit? Video macam mana? Yang video peserta? Video meeting proposal. Tak doktor perlu. Tak perlu. Yang tu akan submit seorang je, wakil daripada contoh Aisyah akan submitkan video tu nanti. Video baik, meeting. doktor. Itu submit seorang tu saya dah mewakili untuk semua dah. Okey, jangan risau. Okey, jadi clear untuk ni lah, untuk assignment kedua. Okey, satu assignment pertama. Okey, assignment pertama dah Najih ada kat sini. Okey, assignment pertama yang saya dah pancarkan baru ni. Okey, macam ni. You ada dengar something tak dengan laptop saya? Tak ada doktor. Tak ada. Dia macam, dia bergetar sikit lah laptop saya ni. Kalau bergetar dia, saya rasa kipas dia kot ada masalah. Ada dengar tapi slow je. Slow kan? Saya dengar kuat. Taklah kuat sangat, boleh lah kan? Tadi petang nanti, saya sekarang ada kat Kelantan, UMK. Okay, saya juga berkhidmat di UMK. Jadi petang ni saya akan balik ke Terengganu lah. Tak balik ni semua kan. Okey, ni untuk tugasan pertama. Okey, dia siap pelajar 7-8 minit. Okey, dari sudut apakah tajuk. Ia akan present secara individu lebih kurang 7 hingga 8 minit. Okey, rasa yang ni saya dah maklum sebelum ni kan. Okey, submit pada ni. Okey, untuk tugasan pidato ni, okey, kalau ikutkan saya dah maklum sebelum ni, kita akan start untuk you present secara individu tapi you tayangkan you punya video. Okey, dan masukkanlah YouTube. Okey, kalau boleh banyakkan share pada orang lain untuk dia like macam itulah. Okey, dan biasa kita akan buat pada 15 hari bulan 11, iaitu pada minggu ke-9. Okey, pada minggu ke-9 saya akan minta untuk you present berkaitan dengan tugasan individu. Okey, dan apa yang you nak sampaikan tersebut, you perlu ada report. Maksud saya report ialah dari sudut penulisan pidato. Okey, sekejap saya tunjuk Okey, yang ni saya tak maklum lagi yang ni apa. Baru ni saya ada maklum yang kena present. Okey, tapi kita juga perlu ada penulisan pidato. Okey, yang ni nampak tak? Okey, contoh you nak present berkaitan dengan mahasiswa dan mahasiswa pembangun negara ataupun belia atau penggerak mahasiswa penggerak negara. Okey, jadi kalau saya nak minta dari sudut penulisan pidato tu, okey, cuba karang ataupun cuba tulis pidato you tu, okey, berasaskan kepada perlunya ada abstrak, okey, pengenalan, isu,
smart issue termasuk data fakta dan juga penutup. Maksud saya ialah teks. Okey, teks pengucapan pidato. Okay, yang adanya abstrak ni umum lah, umum. Okey, ada pengenalan apa yang nak sampaikan, pengenalan maksudnya ada kata perhargaan, kata ucapan terima kasih. Okey, yang dimulia, okey, yang dimulia apa Dr. Tuan Mak Zuki dan sebagainya. Okey. Okey, itu perkara-perkara yang perlu ada, dan juga isi dan juga penutup. Okey, ini lebih kurang dalam lebih kurang dalam 4 muka surat sahaja. Okey, tak perlu panjang sangat. Okey. Dan nanti saya akan sediakan link untuk you masukkan dalam e-pembelajaran Ocean. Okey, jadi maksudnya you bukan hanya sampai secara video tetapi juga ada penulisan teks berkaitan dengan apa yang you nak sampaikan. Okey, ini juga memberi markah kepada you. Okey, untuk kelas ni. Okey, jadi kelas ni tak ada exam ya. Ingat tak ada exam Najihah, kelas ni tak ada exam ya. Okey, dia lebih kepada pengalaman you, macam mana you handle projek, bagaimana you lontarkan pidato pidato secara individu dan sebagainya. Okey, yang ni saya akan masukkan dalam grup nanti. Okey. Okey, setakat ni boleh faham? Okey ke? Doktor, tanya. Yang tajuk tu kisah ke tajuk apa ke doktor bagi? Bebas. Untuk yang pidato secara pidato individu, misal pidato ni, individu ni bebas. Secara bebas. Bebas maksudnya apa-apa tajuk sekalipun bebas, tapi janganlah sampai berkaitan dengan konflik, yang boleh menyentuh dalam konteks politik ke, konteks yang menggugat keselamatan negara dan sebagainya. Okey, tapi kalau boleh ringan-ringan saja. Okey, berkaitan dengan tajuk-tajuk yang relate dengan you. Sebab apa saya nak nyatakan sebelum ni, pidato ni macam mana you tak nak rasa gentar, you nak rasa persediaan daripada macam mana you nak rasa persediaan ialah ia juga merangkumi siapa diri you. Contoh you seorang pelajar, mahasiswa, maka you nak lontarkan berkaitan ataupun you nak tajuk pidato berkaitan dengan mahasiswa. Okey, jadi itu perkara yang perlu diambil kira lah. Jadi bebas, saya bagi tajuk ni adalah bebas untuk ditentukan apa tajuk sekalipun. Okey, setakat ni okey. Okey, doktor. Okey nah. Okey. Okey. Okey, nanti saya akan jemput juga selain daripada industri, saya akan jemput juga senior-senior you untuk yang terpilih lah bagi saya yang pernah memenangi pertandingan dan sebagainya, untuk dia juga dia share dalam kelas. Okey, pengalaman dia lah. Okey, adalah 2-3 orang saya dah berhubung. Okey. Okey, jadi selesai untuk doktor. yang Syarifah. Nak tanya lagi pasal assignment 2 ni. Untuk VIP kan, kita akan jemput siapa dan kita orang ke yang kena jemput dia orang atau doktor yang cari? Tak, you tentukan siapa, nanti saya akan jemput. VIP doktor? VIP. Siapa orang tu doktor, macam letaklah kena jemput dekan, timbalan dekan kan. Dan juga penyelaras. Penyelaras doktor lah kan? Penyelaras tak, Encik Mazlan. Oh, okey. Lepas tu nanti ada ucapan ke doktor? Ucapan atas you. Biasanya kalau pertandingan ni, kalau saya jadi hakim, saya tak akan bagi ucapan lah. Tapi biasanya ketua projek lah yang terus akan direct bagi ucapan. Tapi saya akan buat selingan, maksudnya saya akan maklumkan juga ada sudut pidato ni, kenapa pengajaran pidato ni kan. Tapi saya ringkas saja. Tapi kalau boleh, Aisyah yang akan terangkan sebagai kenapa kita buat pertandingan pidato. Okey, faham doktor. Thank you doktor. Okey. Nanti minggu depan Aisyah dan semua akan present lah, masuk present saya, present poster secara individu. Okey, present proposal secara wakil lah, maksud Aisyah ke siapa ke yang rasa nak present. Okey, berkaitan dengan proposal sebagainya. Okey. Dan juga tema tema. Okey, boleh Tema kita orang dah bincang doktor. Tema, okey, saya tak nak dengar lagi. Tema tu nanti you present minggu depan, boleh?
Okey. Last doktor, kalau VIP tu bagi ucapan, kita orang kena sediakan teks ke dia yang bagi ucapan dia sendiri? Biasa dia akan bagi point je lah. Biasanya dia akan bagi point, dia faham point tu, dia terus cakap lah, biasanya tu lah. Okey, faham doktor. Okey, selesai yang tu lah. Okey, masih sebab apa faham tadi. Okey, jadi insyaAllah minggu depan akan present lah poster dan juga ni. Okey, jadi untuk sesi kelas pada hari ini saya akan present kalau ikut 2 topik, tapi kita tengok macam mana. Okey, berkaitan dengan sebelum ni saya dah masuk berkaitan dengan komunikasi. Okey, komunikasi secara lisan. Okey, apakah itu pidato dan sebagainya. Okey. Okey, saya dah masukkan PowerPoint yang saya dah ajar, yang saya dah share minggu lepas. Saya dah masukkan dalam Ocean okey, e-learning Okey, jadi hari ni saya nak share berkaitan dengan okey, berkaitan dengan komunikasi bukan lisan. Okey, sebab apa penting ni? Saya dah maklum sebelum ni. Okey, sebelum ni kita dah maklum bahawa komunikasi ni ada 2. Satu, komunikasi berkaitan lisan, kedua ialah berkaitan dengan bukan lisan. Okey, jadi komunikasi ialah orang kata satu perkara yang cukup penting, okey, dalam kita bila berpidato atau menyampaikan suatu ucapan, okey, pengucapan awan dan sebagainya. Okey, jadi komunikasi dari sudut lisan dan juga dan perlu adanya juga komunikasi bukan lisan. Okey, sebab apa? Sebab komunikasi bukan lisan ni dia juga mempengaruhi. Okey, pertama mempengaruhi pemidato you sendiri, okey, juga mempengaruhi audiens dan juga mempengaruhi penilai ataupun hakim itu sendiri. Okey, jadi komunikasi bukan lisan ni cukup penting. Ini termasuklah dari sudut perpakaian you. Okey, sebab tu nanti bila you nak berpidato secara individu, nanti you nak rekod apa semua tu, okey, nak masukkan untuk yang tugasan pertama tu, okey, berpakaianlah secara baik, secara formal, okey. Maksudnya kena dengan apa yang you nak sampaikan. Okey, jangan ada round neck dan sebagainya. Okey, jadi sebab sebelum ni kelas senior sebelum ni ada yang pidato, tapi bila pidato berkaitan dengan yang perkara yang formal ataupun berkaitan dengan negara dan belia, pembangunan belia dalam konteks pembangunan negara, tapi bila berpakaian tak kena. Okey, jadi tapi ada kawan-kawan awak atau senior awak yang memang datang dengan kod dan sebagainya, masuk kemas dan sebagainya. Okey, sebab dia tahu dia nak sampaikan satu pembentangan berkaitan dengan isu yang memang serius bagi dia. Okey, jadi pakaian ni juga mempengaruhi, melambangkan ataupun memberi impak kepada sudut pemekahan dan juga pendengar audiens sendiri. Okey, sama ada dia nak terima ataupun dia akan ambil secara tak kisah dan sebagainya. Okey, jadi komunikasi bukan lisan adalah satu aktiviti atau satu komunikasi yang cukup penting untuk you sampaikan pidato tu. Okey, apa yang kita nak cuba untuk saya kongsi ataupun cuba kita hayati pada ini ialah berkaitan, yang pertama ada sudut definisi. Okey, kedua ialah ada sudut sumber. Okey, sumber ni daripada daripada mana sumber bukan komunikasi bukan lisan. Okey, dan juga fungsi. Okey, kenapa kita tak boleh tidak digalakkan untuk menggaru kepala bila berpidato? Okey, kenapa kita tidak digalakkan untuk atau menyilankan tangan ataupun secara begini? Okey, kenapa? Jadi fungsi-fungsi itu ada. Okey, kenapa itu penting? Okey, definisi. Okey, definisi berkaitan komunikasi bukan lisan ialah bahasa atau gerak yang bukan lisan. Okey, maksudnya secara mata, okey, secara you tengok audience, okey, cara you, begitu juga dengan masa kan. Okey, masa juga dikategorikan sebagai elemen dalam komunikasi bukan lisan. Okey, contohnya masa ditetapkan adalah lebih kurang 8 minit, tapi you pergi buat pidato tu sampai 15 minit. Itu juga mempengaruhi markah. Okey, itu juga dikatakan komunikasi bukan lisan. Okey, sebab komunikasi ni kita kena faham bahawa komunikasi ialah kita nak sampaikan sesuatu. Macam yang saya maklum sebelum ni, kelas sebelum ni. Komunikasi ialah berkaitan dengan kita nak sampaikan sesuatu. Okey, bila komunikasi bukan lisan ni maksud kita menyampaikan sesuatu melalui gerak badan kita. Okey, ciri-ciri penampilan kita.
Okey, ciri kita organize dari segi masa dan sebagainya. Okey, jadi itu perkara-perkara yang dikatakan bahawa definisi komunikasi bukan lisan. Okey, dia bukan bercakap, maksudnya kalau bercakap tu lisan lah. Macam saya sekarang ni bercakap lisan. Tapi kalau saya, contohnya saya angkat tangan, okey, itu dikatakan bukan lisan. Tapi juga bila kita menyatakan satu perkara untuk menegahkan suatu perkara-perkara yang cukup penting, maka kita akan cuba untuk angkat tangan supaya audiens faham bahawa oh ini satu penegasan. Okay, ini satu. Itu dikatakan bahawa komunikasi lisan. Apa yang nak saya nyatakan bahawa saya nyatakan situ. Okey, saya nak nyatakan bahawa okey Najihah, okey Hakimi. Jadi saya nyatakan bahawa itu satu penegasan. Okey Najihah, Hakimi, itu saja. Tapi bila kita ada bukan lisan atau kita ada satu gerak badan dan sebagainya, dia akan mempengaruhi. Okey, sama ada orang tu nak datang atau tidak, itu perkara kedua. Tapi penegasan bahawa penting untuk you datang jumpa saya. Macam tu. Okey, jadi itu pentingnya bahasa dan gerak yang bukan lisan. Okey, komunikasi bukan lisan turut boleh mengubah makna komunikasi. Okey, makna komunikasi contohnya apabila you nak menyatakan satu perkara yang sedih ataupun sebenarnya nak menyatakan bahawa perkara itu perlu diambil cakna. Okey, jadi walaupun you bercakap secara humor ni maksud secara ketawa ataupun secara adanya kita panggil lakonan ataupun suatu perkara yang sebenarnya you nak nyata sesuatu tu adalah maknanya you nak menegaskan bahawa perkara tu sebenarnya saya nak nyatakan bahawa bila saya senyum tu sebenarnya saya nak cuba untuk menarik minat orang lain supaya mereka tegas perkara tu. Okey, jadi contohnya apabila saya mundar-mandir di atas stage, okey, saya pergi ke sana kemari. Jadi dia boleh mengubah makna komunikasi kita. Okey, kalau orang akan nampak, oh sebenarnya dia ni ready ke tak ni. Sebab tu apabila kita berpidato, pertama kita kena datang awal. Kalau boleh satu hari awal untuk berpidato. Okey, sebab apa? Dalam pidato sendiri, okey, apabila you nanti kita akan ikuti bagaimana persekitaran berkaitan pidato. Okey, cuma saya ambil secara ringkas. Okey, contohnya bila you pergi nak berpidato, pertandingan pidato pada hari esok. Jadi hari ini you dah sampai di stage ataupun satu tempat pidato. Jadi you akan masuk tempat pidato dan you akan tengok dari sudut persekitaran. You akan tengok dari sudut di manakah pemberatnya. Okey, di manakah penekanan you nak berdiri. Okey, dan begitu juga dengan contohnya ada bunga-bunga yang tertentu yang sebenarnya boleh menarik minat you untuk mendapat idea. Okey, idea ni juga daripada persekitaran, okey, daripada audiens dan sebagainya. Jadi itu perkara-perkara yang mampu untuk mengubah jugalah konteks tafsiran penonton itu sendiri. Okey, contohnya you nak menegaskan berkaitan pentingnya belia. Okey, tapi kalau you lawak dan sebagainya ataupun you hanya senyum dan sebagainya, jadi dia akan mengubah dia ni nak bercakap berkaitan belia ni penting ke tak penting sebenarnya. Sebab apa? Gerak laku dia, mata dia tidak nampak serius. Jadi perkara-perkara tersebut mengubah tafsiran penonton. Okey, sebab tu saya kata menyatakan bahawa perlu ada elemen dalam pidato ni, dalam pengucapan awal ni kita perlu ada ethos, pathos dan juga logos itu. Okey, cuba nanti bila nak buat apabila nak mempresent ataupun nak berpidato secara individu nanti, okey, perlu ada rangkuman ethos, pathos dan juga logos itu supaya dapat menarik minat pendengar. Saya sendirilah. Okey, saya akan cover juga perlu diambil kira. Okey, dan komunikasi bukan lisan ini ialah apabila tidak berlaku ketidakseragaman. Okey, apa yang diucapkan tidak sama dengan apa tindakan yang dibuat secara gerak laku itu. Okey, dan ini akan beri tafsiran yang negatif pada pendengar. Okey, cara berpakaian tak kena. Okey, cara you tanya penonton ataupun you tiba-tiba you tanya penonton ataupun you saja siapa penonton, okey, bertanya sesuatu kepada penonton. Okey, you tanya tapi you sendiri jawab. Itu juga memberi tafsiran yang negatif pada pendengar. Sepatutnya apa yang you tanya kepada penonton bila berpidato kan dia ada pencelahan, mencelah, okey, ataupun secara nak bertanya kepada penonton supaya untuk menarik minat penonton untuk terus kekal apa yang you nak sampaikan. Jadi you bertanya secara spontan kepada penonton. Okey, jadi mereka sebenarnya nak menjawab tapi sebenarnya you sendiri yang jawab. Jadi itu akan memberi tafsiran yang negatif, okey, penonton kepada you.
Okey, jadi ini perkara-perkara yang perlu kita ambil kira. Okey, ambil cakna bila kita berpidato, bukan hanya dari sudut komunikasi secara lisan, okey, secara bahasa begitu juga secara lisan ni. Kalau saya nak minta nanti bila secara individu nanti video nanti, okey, pidato nanti jangan ada bahasa logat sendiri. Bahasa Kelantan demo, bahasa Negeri Sembilan demo, bahasa Kedahnya dan sebagainya. Okey, sebab sebelum ni ada yang buat macam tu. Okey, daripada awal sampai akhir bahasa Kelantan dia. Okey, bahasa Kedahnya. Okey, jadi perkara tersebut perlu diberi perhatian. Okey, jadi komunikasi bukan lisan ni pertama ialah satu gerak badan you, okey, gerak badan you, okey, dari sudut perpakaian you, okey, dari sudut masa you dan sebagainya, dan ia memberi satu makna. Okey, memberi satu makna apa yang akan penonton anggap diri you siapa. Okey. Jadi tapi kalau contohnya dari sudut komunikasi ni, janganlah contohnya nak pergi kiri kanan atas dan sebagainya, janganlah terlalu ke kiri ke kanan kiri yang sampai tak ada satu ketepatan ataupun terlalu banyak sangat bergerak pun tak boleh. Okey, itulah konteks pidato. Okey, sebab dia ada 3 checkpoint. Dalam konteks pidato ni ada 3 checkpoint, boleh ke kanan ke kiri, tapi perlu juga ada satu stand tempat yang memang you akan tekan. Okey, itu perkara yang perlu diambil kira apabila kita cuba untuk menyampaikan pengucapan awam ataupun secara kita nak berpidato. Okey, perkara tersebut perlu diambil kira. Okey. Ini sekadar sumber. Okey. Jadi bila kita sebut konsep bukan lisan ni, apa sebenarnya bukan lisan? Contohnya apa? Sumbernya apa? Okey. Pertama dari sudut berpakaian. Okey, pakaian. Biarlah pakaian you tu apabila pidato nanti, okey, Hakimi ke, Najihah ke, siapa ke, okey, bila you nak pidato tu secara individu nanti, okey, berpakaian secara kemas. Okey, ia akan memberi kesan positif kepada penilai nanti. Nanti maksud saya lah, akan menilai berapa markah saya nak bagi kan. Ni pakai pun entah apa dah kan. Cara pemakaian pun tak kena kan, round neck dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara apa ini elemen-elemen atau perkara yang mempengaruhi dari sudut markah nanti. Okey, itu dari segi markah, tapi itu dari segi dalam kelas ataupun apa yang pelajari. Tapi bila you nak berada kat luar sendiri pun, bila nak jumpa nak chancellor ke TNC ke, takkanlah you nak pakai pakai tak formal kan, mestilah secara formal. Okey, jadi perkara-perkara tersebut you perlu ambil kira. Okey, jadi sumber dalam bukan lisannya pertama ialah dari sudut pakaian. Okey, bila you berpakaian secara formal ataupun secara bersih ataupun tak ada, maksudnya bukanlah melibatkan budaya-budaya, contoh budaya hip hop ke, budaya yang dulu dipanggil saya lupa dah. Ya, berpakaian hitam dan sebagainya. Jadi ia sebenarnya memberi satu penghormatan ataupun memberi, adakah penonton akan menzahirkan penghormatan ataupun tidak pada you. Okey, jadi perkara tersebut perlu ambil kira. Jadi sumber dari segi pakaian itu cukup penting apabila berpidato. Okey, nanti bila boleh buat pertandingan nanti, mengorganize ataupun mengelola pertandingan pidato nanti juga perkara tersebut you perlu ambil kira. Okey, perlu maklum kepada peserta supaya mereka berpakaian secara kemas. You akan nantilah apa syarat-syaratnya dari segi pakaiannya macam mana. Okey, jadi perkara tersebut dari segi masanya macam mana. Okey, perkara tersebut you perlu nyatakan syarat ataupun etika apabila berada ataupun berpidato nanti. Okey. Jadi sebab perkara-perkara ni kita tak boleh nak lari, sebab ini sebagai satu penilaian luaran, manusia suka menilai daripada luaran dahulu. Okey, itu kita tak boleh nak lari. Kita tak boleh nak sangka. Jadi berpakaian adalah satu sumber untuk dikenali sebagai sumber dalam konteks bukan lisan. Okey, yang kedua ialah berkaitan mata. Okey, berkaitan mata ni ia penting sebab pengucap mata tu ada penegasan. Okey, daripada mata lah jatuh ke hati. Contoh macam tu. Okey. Okey, daripada mata itu penting. Mata itu cukup penting. Mata itulah nak cuba bila you lihat pada penonton, okey, penonton akan merasai sesuatu
yang you nak sampaikan. Okey, tetapi ada hak dia. Ada hak, maksud saya ada orang terhadkan pergerakan mata tu. Maksud saya jangan terlalu hanya memberat di satu tempat sahaja. Okey. Bila kita berpidato, kita perlulah bukan hanya berfokus kepada satu tempat. Contohnya audiens ada tiga tempat ataupun tiga ruang. Okey, ruannya. Okey, jangan hanya melihat daripada awal sampai akhir hanyalah belah kanan saja. Okey, tak boleh. Okey, jadi perkara-perkara tersebut perlu diberi perhatian. Okey, sebab mata ni juga ia akan menonjolkan satu keyakinan. Okey, satu motivasi. Okey, dan mata juga sebenarnya juga memberi satu bukan hanya motivasi ataupun satu penegasan kepada audiens, tapi juga mata juga memberi satu motivasi pada diri pengucap itu, pemidato sendiri untuk berucap dengan yakin. Okey. Jadi mata itu cukup penting. Itu juga dikatakan sebagai sumber dalam kita berpidato. Okey, bila berpidato janganlah cuma tengok tengah saja kan, sampai bila tak ke tengah ni. Tak ada ke tepi langsung ni. Okey, tapi janganlah sampai ke tengah, ke tepi, ke kanan dan kiri dan sebagainya. Itu pun juga itu orang tidak dibenarkan tu, tak boleh lah, supaya dia memberi satu impak kepada di peminato, motivasi dia, dan juga memberi satu impak kepada penonton, pendengar. Okey, sunyi ialah berkaitan dengan penggunaan masa. Okey, saya kata menyatakan biasanya hingga 8 hingga 10 minit. Okey, itu pidato. Biasanya normalnya orang buat ni 8 minit lah. Okey, 8 minit. Contohnya kalau ada lebih kurang dalam you buat lebih kurang dalam 10 orang peserta. Contohnya kan, okey, 10 orang peserta. Jadi kalau 8 darab 10 dah 80. Kan, itu dah 1 jam 10 minit dah. Okey, sedangkan you ada lebih kurang dalam sejam, lebih kurang dalam hingga 2 jam. Itu kata kalau 10 orang tu kira okey lah. Kira ngam-ngam lah tu. Okey, 10. Sebab apa? Sebab nanti ia akan bagi 10 minit untuk penilaian sebab daripada peserta pertama nak pergi peserta kedua tu mungkin 1 minit ada rehatnya ataupun nak panggil dan sebagainya kan. Jadi 2 jam tu cukup kira pandai-pandai lah. Minggu depan saya nak tengok macam mana you nak cuba untuk present kat saya dari sudut perancangan you, dari sudut pelaksanaan you. Okey, bagaimana dari segi masa tu. Okey, kalau 8 tu 8 ke 10 80. Kita tolak pi lebih kurang dalam bukan sejam lebih kurang. Okey, sebab biasanya untuk menentukan hakim menentukan siapa yang menang lebih kurang dalam 5 ataupun 5 hingga 8 minit. Jadi 5 hingga 8 minit tu perlu ada iklan Hakimi mungkin pandai macam mana nak supaya orang tak jemu atau tak left Google Meet tu apa sebagainya. Okey, jadi perkara tersebut perlu okey, jadi itu saya akan ambil kira. Okey, Doktor. Okey, jadi waktu tu contoh ada 10 minit. Kan apa you nak buat, tau kalau nak semua orang senyap juga, ataupun you nak pancarkan satu video berkaitan dengan kemasyarakatan ataupun berkaitan dengan UMT, contoh kan. Okey, dah semua orang tak pernah masuk UMT kan. Okey, jadi minta haziran, bagilah gambar-gambar UMT tu. Okey, nak pancarlah UMT. Okey, macam inilah UMT, ataupun nak minta dekan ataupun adalah video-video dekan ke, video-video siapa-siapa ke. Okey, ataupun you nak pancarkan pertandingan individu pidato yang hebat dan sebagainya. Okey, supaya ni. Jadi perkara tersebut perlu diambil kira. Okey, Kimi, boleh Kimi. Dan Kimi, satu lagi tu, bila nak design tu. Maksud saya nak design tu. Okey, design secara online tu. Okey, macam mana nak design secara online kan? Okey, macam mana dari segi perlu ada bila ada peserta ada nama kat bawah ke. Okey. Jadi perkara sebut itu saya kata Aisyah nanti tengok bagaimanakah orang menganjurkan ataupun institusi ataupun peserta yang menganjurkan pertandingan secara pidato ni, macam mana dia orang handle. Okey, secara semasa berlaku.
Okay, jadi kakak sebut perlu. Jadi penggunaan masa itu juga penting. Masa itu emas. Okay, jadi penggunaan masa ni menunjukkan sama ada kita ni berdisiplin ataupun tidak. Sebab dia akan menzahirkan satu credibility. Okay, credibility pengucap tu. Okay, pemidato tersebut. Okay, kalau terlalu lama sangat, mungkin dia akan memberi satu perkara yang muak, ataupun muak ni maksud saya ialah bosan. Okay, lamanya dia ni kan. Duduk berpidato kan, apa ni. Okay, jadi perkara-perkara tersebut perlu ambil kira. Okay, jadi gunakan masa yang sebaiknya. Okay, jadi perkara tersebut perlu dah ditengahkan, cuba untuk menggunakan masa dengan baiklah. Okey, seterusnya ialah sumber yang keseluruhnya ialah berkaitan dengan pergerakan badan tu. Okey, walaupun duduk statik, adakah perlu sampai ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang kan? Okey, muka tu, dari segi muka keseria, ia nak menyatakan bahawa satu serius ataupun ia nak menyatakan bahawa satu nak minta penonton suka dan sebagainya, buat gelak ketawa dan sebagainya, mesti ada pergerakan muka tu. Okey, dari sudut pergerakan tangan dan sebagainya. Okey, jadi perkara-perkara tersebut perlu diberi perhatian. Okey, supaya bila kita berpidato tu, okey, bukan hanya kita pandai berbicara secara verbal, okey, secara kita adanya perkataan-perkataan yang tradisional, perkataan yang klasik dan sebagainya kan, tapi perkataan klasik maksudnya perkataan yang berbunga-bunga. Okey, perkataan yang memberi satu orang tu, wow, hebat perkataan ni. Okey, tapi juga perlu adanya sumber ataupun perlunya ada penekanan ataupun sokongan daripada bukan lisan. Okey, cuba kita tengok. Ini sedikit video kan. Okey. Sekejap ni. Bunyi tak ni? Sekejap ni. Ni. Tak apa, saya ambil daripada file direct. Macam ni. Lepas ni ada kelas lagi, Kimi? Tak ada, doktor. Tak ada? Oh, okay. Tak ada. Tak ada. Okey, sekejap ni. Tuan-tuan Oman sebagai seorang speaker, sebagai seorang yang berdiri di atas. Okey, saya share ni. Pentas ataupun sebagai seorang yang mungkin selalu boleh dengar tak? Dengar, doktor. Dengar, okey. Sekejap ni saya campur ni. beri ceramah, motivator ataupun sesiapa sahaja, ataupun mungkin anda nak present satu-satu perkara kepada audience anda, kepada panel yang nak menilai, kepada kita punya stakeholder ataupun kepada orang yang nak memberi pinjaman kepada mereka. Elakkan daripada habit yang mungkin kita tak perasan. Antara habit-habit yang saya selalu lihat orang-orang yang berada di luar sana adalah menggaruk-garuk kepala, tuan-tuan. Okey, hari ini saya sebenarnya itu adalah satu perkara yang tak bagus ataupun mengurangkan kredibiliti kita bila kita bercakap depan audience. Dan salah satu habit yang kita selalu lihat juga adalah dengan okey, hari ini kita akan berkongsi dengan anda. So ini adalah salah satu habit yang mungkin kurang sesuai dan akan merendahkan kredibiliti kita. Ataupun tuan-tuan dan puan, sebagai seorang yang bercakap di hadapan audience, habit ini juga tuan-tuan dan puan kurang sesuai untuk kita praktikkan sekiranya kita bercakap di hadapan audiens, sekiranya kita nak memberitahu kebaikan produk-produk kita, sebab ini adalah habit yang menunjukkan anda sedang close diri anda. Anda tidak open macam tu. So ada beberapa lagi habit-habit yang kita mungkin tak sedari, antara dengan korek hidung, tuan-tuan. Ini memang out gila lah. Antara lain juga tuan-tuan adalah dengan memasukkan tangan dalam poket sepanjang masa. Mungkin kita nampak cool, tapi tuan-tuan sekiranya anda masih baru,
ataupun anda mungkin that was your first time, your first experience, meletakkan tangan dalam poket sebenarnya bukanlah nampak cool. Unless anda adalah somebody lah. Mungkin ada yang kata, tengok Steve Jobs, tengok siapa, tengok Irfan Khairi, relax je masukkan tangan dalam poket. Mereka sudah ada nama tuan-tuan pun. Tapi kita sebagai seorang speaker, kita sebagai seorang trainer, motivator ataupun leader yang bercakap di atas pentas, anda perlu elakkan hand gesture ataupun habit-habit yang kita tidak perasan supaya kredibiliti anda akan meningkat dan insya-Allah orang akan dengar apa yang anda sampaikan insya-Allah. So semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, nampak tak macam mana dia maklum apakah habit-habit yang sebenarnya tak boleh dilakukan. Okey, pertama berkaitan apa? Nur Azhar, dia maklum tadi. Syarifah Nur Azhar. Ya doktor. Dia maklum apa tadi? Dia maklumkan ada certain pergerakan badan, especially tangan yang kita tak boleh buat. Berpeluk tubuh. Tak boleh garu, kan? Tak boleh garu kepala, tak boleh masukkan tangan dalam poket melainkan kita seseorang yang famous. Okey. Saya nak tahu sebelum ni siapa yang pernah berpidato? Azira kan? Azira masa sekolah pernah berpidato kan? Azira siapa? Saya lupa dah. Siapa pernah? Azhar ke? Yang maklum kat saya pernah masa sekolah rendah dia berpidato. Azira doktor, bukan saya. Kak Aisyah. Azira kan? Azira pernah pidato sekolah rendah kan? Azira ni ada ke tak ni? Ada ke tak ni Azira ni? Senyap je Azira ni. Azira boleh dengar ke? Kebodohan dah. Okey, tak apa. Okey, Najihah boleh dengar saya? Dengar doktor. Okey, Najihah, macam mana saya nak tanyalah. Okey, macam mana Najihah? Okey. Najihah sebelum ni pernah masuk pidato ke? Pernah, tapi time sekolah menengah tu pun sekali je. Oh, sekolah menengah. Oh, okey. Pertandingan sampai mana tu Najihah? Dekat daerah je. Okey. Dah tanya Azira tak dapat tadi, tak tahu ke mana Azira tu. Kak Azira sandar telefon dekat ni je tu, dekat pintu tu. Okey, Najihah. Okey, apabila Najihah berpidato, okey, bagaimana Najihah nak mengelak daripada berlakunya rasa gemuruh? Okey, cuba Najihah share kat kami. Apakah teknik-teknik ataupun ciri-ciri ataupun bagaimana kaedahnya Najihah untuk supaya tidak bergemuruh apabila berpidato? Sebab pekat daerah dah tu. Maksudnya pekat sekolah tu dah selesai dah tu. Kan? Sebab sebelum ni kan macam saya pakai spek. Dan kalau bila berpidato tu saya tak pakai spek, jadi macam tak nampak sangat lah orang yang tengok tu. Oh ya ke? Ha. Oh, ini satu teknik yang okey. Maksudnya you rasa kat depan tu sebenarnya tak ada orang? Ya, macam tu. Okey. Selain daripada tak pakai spek tu, apa lagi yang teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah, strategi-strategi yang Najihah buat supaya jangan ada rasa gemuruh? Sebab gemuruh ni satu perkara yang sebenarnya memberi impak yang cukup negatif kepada pemakahan. Okey Najihah. Macam mana Najihah elak daripada berlakunya gemuruh selain daripada pakai spek tak pakai spek? Ini satu idea yang first time saya dengar ni Najihah. Biasanya Baik kita tak payah tengok penonton tu kan, kat belakang tu kan. Saya biasanya sebab dah biasa dekat atas pentas, sebab biasanya akan masa sekolah menengah saya akan berlakon drama bahasa Melayu, teater macam tu. Jadi
dah biasa dengan atas pentas tu. Jadi taklah gemuruh sangat. Wow, Najia pernah berteater? Di sekolah mana? Di Kemarang sekolah mana? SMK Jambu Bongkok ataupun sekarang SMK Datuk Awang Jabar. Sekarang nama lain dah? Sekarang dah nama lain dah. Okey, Jambu Bongkok yang dalam sana kan? Betul. Dalam sana orang sampai kan? Okey. Jadi sebelum ni pernah masuk lakonan apa semua lah? Pernah. Jadi macam tak gemuruh sangat lah sebab dah biasa atas pentas. Sebab satu biasa jadi pengacara majlis, jadi okey lah. Aisyah, nampak tak siapa yang akan jadi pengacara majlis nanti? Untuk pidato nanti? Nampak Doktor? Dah nampak dah siapa jadi pengacara majlis nanti? Untuk program pengelolaan pidato nanti? Najia boleh Doktor. Sebab tu pentingnya kita tanya Najia ni, siapa sebenarnya Najia ni? Okey rupanya pernah dengan ni, okey pernah ni. Okey dah nampak dah. Saya nampak dah Najia, you ready je. Aisyah nak bagi dah you sebagai pengacara tu. Boleh insya-Allah. Okey insya-Allah. Okey tak apa, ini saya kata kokey ni kita jangan stres Yang stres sebab kokey ni satu, you belajar daripada pengalaman. Okey, itu prinsip ataupun falsafah dalam konteks kurikulum ni. Sebab bagi kami di peringkat kurikulum, di peringkat PEPAS ni dah faham bahawa pelajar ambil paper kokey lah kerana mereka akan belajar daripada pengalaman mereka sendiri. Okey, jadi daripada pengalaman tu cukup penting untuk dia tambah baik lagi. Nampak tak, Najia dah pernah berpidato, pernah mengucap di depan audiens dan sebagainya. Jadi bila berada dalam kelas ni, apakah input ataupun perkara-perkara yang baru yang boleh diambil kira ataupun perlu yang boleh diambil untuk sebagai panduan untuk membangunkan lagi diri Najia sebagai pelajar ni. Begitulah. Okey, sebab nanti saya akan jemput seorang pelajar daripada sini awak. Dia ni saya rasa dia ambil diploma ke apa, dia pernah perikanan dia saya, tapi dia pernah bekerja, dia kerja. Okey, lepas tu dia masuk balik UMT. Dia antara individu yang masuk kelas saya lah, dan dia sekarang ni ada satu pertandingan, dia pergi mana dengan UMT. Okey, dia antara orang yang saya akan jemput untuk masuk kelas untuk share macam mana untuk berpidato. Okey, jadi sebab pidato kokey ni, ia belajar daripada pengalaman. Okey, ia terhantuk kat dinding, dia akan belajar sesuatu. Okey, begitu juga dengan pidato dengan kokey ni. Okey, jadi macam Najia bagi tahu tadi, okey, macam mana dia hilang gemuruh adalah kerana dia beranikan diri. Okey, dia beranikan diri untuk ambil peluang. Okey, ambil peluang bersama dalam teater, bersama dengan pengacara majlis, bersama dengan pidato dan sebagainya. Jadi itu salah satu memberi satu kekuatan kepada Najia untuk terus tak ada rasa gemuruh, dapat mengurangkan gugur dan sebagainya untuk bila berhadapan dengan audiens. Nampak tak? Jadi Najia sebenarnya telah share satu idea dekat kelas. Berkongsi satu idea bagaimana menghilangkan gemuruh. Jadi pidato sendiri, kelas kokey, kelas pidato ini salah satu daripada titik permulaan ataupun satu platform untuk you supaya jangan ada rasa tidak bersemangat, tidak motivasi ataupun rasa tidak mahu berhadapan dengan orang lain dan sebagainya. Okey, jadi perkara-perkara sebut inilah platformnya. Okey, dan di UMT ada satu persatuan pidato. Okey, sekarang ni presiden dia salah seorang daripada kelas ini. Presiden ke timbalan presiden? Saya lupa. Dulu masa tu dia timbalan presiden. Timbalan presiden untuk persatuan pidato. Jadi sekarang ni saya rasa dia dah jadi presiden perempuan. Okey, nama saya lupa dah. Tapi dia juga dia masuk kelas ni. Okey, dia pernah berpidato dan seluruhnya, dia minat dalam kelas pidato dan sebagainya, dan sekarang ni dia sebagai presiden, pengurusi ke presiden pidato di UMT. Okey, jadi pengucapan awam ni, cara nak bercakap ni ataupun cara nak melontarkan satu idea, satu hujah dan sebagainya, perlu kita train. Dia bukan
lahir-lahir you terus boleh bercakap tau. Okay, dia berasaskan kepada bakat you, apa yang you pelajari. Okay, dalam konteks universiti sendiri. Okay. Okay, terima kasih Najah sebab share tadi. At least Aisyah kita dapat kat seorang pengacara majlis dah tu. Okay. Okay. Boleh Doktor. Boleh, okay. Boleh nanti. Kita tengok nanti. Minggu depan you present Aisyah. Siapa-siapalah. Okay. Okay, jadi kawan-kawan sebut yang saya kata tadi pergerakan dan sebagainya. Jadi ini sumber-sumber untuk supaya memberi satu kekuatan pada diri you, okay, dan juga memberi satu kefahaman kepada penonton apa yang you nak sampaikan. Jadi pakaian, mata, bagaimana cara you guna masa, okay, macam mana pergerakan you di atas stage dan sebagainya, itu memberi satu impak ataupun kefahaman ataupun memberi satu makna kepada penonton sendiri. Okay. Okay. Jadi kita dah belajar, kita dah tahu sumbernya, dan sekarang ni apakah fungsi bahasa vokalisan tu? Okay, saya dah masuk secara umum tadi, okay, secara tak langsung tadi. Okay. Pertama ialah kita nak memberi penekanan maksud itu. Contoh sambil bercakap kita tersenyum menyindir. Okay, bila bercakap tu, alah you pergilah kan, kat sana kan. Okay, sebenarnya you nak maklum kat dia jangan pergi sana kan. Okay, contoh begitu. Okay, bila bercakap sesuatu tu, you nak maklum sesuatu tu, dia sebenarnya ada yang tersirat di sebalik. Okay, dan begitu juga dalam konteks bahasa bukan lisan. Atau menumbuk meja. Okay, orang tumbuk meja ni sebenarnya untuk apa? Saya saja nak tumbuk? Tak. Mesti ada satu perkara nak sampaikan, iaitu dah sudut kemarahan. Okay, jadi perkara-perkara sebut bila berpidato, okay, perlu ditonjolkan supaya okay, memberi penekanan ataupun memberi kefahaman ataupun memberi satu tarik minat kepada penonton. Okay, untuk terus mendengar apa yang sebenarnya nak maklum. Okey, dan begitu juga dalam konteks pidato nanti. Okey, bila pengenalan tu, okey, untuk pengenalan tu you akan nyatakan secara umum saja, tapi dia akan merangkumi apakah sebenarnya nak sampaikan dalam isi nanti. Okey, maksud saya ialah kalau ada 3 faktor berkaitan bagaimana untuk mengelak daripada berlakunya gejala bully. Okey, dia dah sebut dalam pengenalan tu. Jadi bila you sebut dalam pengenalan tu, audien akan tertunggu-tunggu. Kita tunggu sebenarnya apa yang nak sampai tu, faktor kedua tu, faktor ketiga tu. Walaupun you dah bagi tahu tajuknya ataupun you dah bagi tahu poinnya. Jadi poin tu sebenarnya memberi satu minat untuk penonton terus menunggu sampailah ke akhir pidato you. Okey. Ini penekanan juga dari sudut menggeleng kepala, mengangguk, menandakan faham. Ataupun bila you tanya satu kepada penonton untuk menarik minat penonton bagi feedback, you akan mengangguk. Itu menunjukkan bahawa you setuju. Menunjukkan bahawa penonton rasa mereka, walaupun mereka sebagai penonton, tapi mereka merasakan bahawa mereka dihargai. Apabila dia rasa menghargai, maka dia akan terus untuk konsisten untuk bersama kita apa yang kita nak nyatakan dalam pidato kita. Jadi perkara tersebut perlu diperkenalkan. Dia seluruhnya ialah fungsi bahasa bukan lisan juga adalah untuk menambah maklumat. You dah maklum dah berkaitan dengan gejala contohnya bunuh diri. Bila you rasa benda tu teruk, jadi you akan rasa you akan geleng kepala ataupun you akan menyatakan bahawa you akan cuba untuk mengejutkan badan dan sebagainya. Jadi itu perkara-perkara yang sebenarnya apa yang you nyata secara verbal, you akan tambah dengan secara non-verbal tadi. Menunjukkan bahawa tanda teruknya apabila bunuh diri. Ataupun ada rasa belah kasihannya apabila seseorang individu berada ataupun terlibat dalam bunuh diri dan sebagainya. Dan ketiga ialah berkaitan dengan kita nak menafikan satu perkara. Bila kita bahasa bukan lisan tu, bahasa badan dan sebagainya, gerakan dan sebagainya, sebab ia juga melibatkan kita nak menafikan bahawa perkara tersebut ataupun kita tidak bersetuju dengan perkara tersebut. Itu antara inilah. Sebenarnya lah berkaitan dengan untuk mengawal percakapan. Contohnya kita mengangkat tangan sebagai tanda kita ingin bersuara. Itu dia pengucapan orang biasa. Kita angkat tangan, supaya orang nampak dan kita sebenarnya nak menyatakan sesuatu. Jadi angkat tangan tu sebenarnya ialah bukan non-verbal kan. Angkat tangan tu.
Kita condongkan badan ke depan, maksud kita nak cuba untuk mendengar sesuatu. Kau cakap apa tadi? Okey, jadi itu sebenarnya untuk memberi penegasan kepada pengucap itu untuk menyatakan sesuatu perkara itu lebih detail ataupun lebih tegas ataupun lebih mendalam. Okey, dan kita pandang tepat mata lawan, maksudnya kita nak supaya supaya memberi satu penonton tu memandang kita supaya dia nak kita terus menyatakan sesuatu. Okey. Jadi perkara sebut tu. Begitu juga apabila bila you cakap kat depan ni, okey, ada setengah-setengah penonton ni, dia memberi satu tanggapan yang negatif. Maksud saya ialah dia macam macam tak nak dengar apa yang you cakap. Okey, itu perkara antara trik-trik ataupun satu threat yang mana satu perangkap. Okey, perangkap yang mana dia nak mempengaruhi you supaya you tidak, kalau dalam pertandingan you tak menang. Macam itulah. Okey, sebab apa? Sebab bila pertandingan ni ada individu-individu yang dia bawa kumpulan-kumpulan dia. Okey, sebagai penonton. Tapi sebenarnya dalam kumpulan tu dia bawa penonton, kumpulan-kumpulan penonton tu adalah kerana untuk mempengaruhi peserta-peserta pemidato yang lain. Itu antara beberapa perkara yang cuba untuk itu di sebalik itulah, ataupun dipanggil track yang mana sebagai satu perangkap untuk supaya melemahkan you untuk menyatakan sesuatu di depan audience. Okey. Okey, sebelumnya ialah kita nak mula. Contohnya mulut kita berkata mari sini, maksud saya mari sini berbanding dengan mari sini, gitu je. Okey, macam tu kan. Okey, mari sini. Maksud datang sini, tapi bila you kata mari sini, maksud you menegaskan untuk mengatakan satu bahawa perlu datang sini, mengulang datang sini. Okey, dia perkara tersebut perlu diambil kira lah. Okey, dan itulah antara fungsi-fungsi bahasa berkali sama. Maksudnya banyak lagi fungsi-fungsi yang lain. Okey, ini antara beberapa fungsi-fungsi yang ada secara umumnya. Okey, jadi banyak lagi fungsi-fungsi bagaimana jika kita cuba untuk tonjolkan berkaitan dengan komunikasi bukan lisan. Okey. Okey, jadi itu antara beberapa perkara yang cuba saya nak tunjukkan, cuba untuk saya kongsi pada hari inilah. Okey. Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan ke? Azira tadi ni, Azira Wati. Ada tak Azira ni? Doktor, berkaitan dengan proposal tu, penganjur tu kita nak buat apa ya? Kelas pidato kumpulan 2 macam tu je. Kelas pidato dan pusat pengajian asas dan lanjutan. Pepal. Okey. Pepal. Okey, dia ada bersama. Penganjur bersama. Okey, itu dari sudut penganjur bersama. Okey. Okey, ni ada lebih kurang dalam setengah jam lagi. Okey. Sebenarnya saya nak share satu lagi topik. Okey, tak apa, nanti saya bagi peluang untuk dalam setengah jam ni mungkin ada perkara yang Aisyah nak bincang dengan kawan-kawan kan. Dah ada masa ni kan. Boleh juga doktor. Kan? Okey. Tak apa, saya stop saya punya ni sekejap ni. Okey, sebelum tu saya bimbang ada tak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain? Kita ada 3 pemenang. Sagu hati tu ada sagu hati, tapi sagu hati tu kita bagi inilah sagu hati, maksudnya kita akan bagi semua sekali CJ lah. CJ. Okey. Citra, ingat kita akan cerita. Jadi di poster tu nanti minggu depan you akan present, you akan nyatakan bahawa ada citra. Macam mana saya nak tengok you punya poster tu dia menarik minat penonton dan juga peserta tu. Okey, dari segi warna, okey, dari segi design, Hakimi dengan siapa tadi? Yang bahagian teknologi ni saya lupa. Apa tadi? Non Najihah. Bahagian-bahagian sains komputer ni kan. Mungkin peranan dia. Okey, macam mana nak tarik minat dari segi design, okey, dari segi
Macam mana nak tarik minat. Okey. Okey, untuk temanya satu. Okey, contoh you nak buat tema berkaitan mahasiswa. Okey, nak Aisyah. Okey, temanya satu. Contohnya tema berkaitan dengan mahasiswa membangun negara. Okey, pembangun negara. Okey, ataupun bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Itu tema tu. Okey, tapi kalau boleh, tapi saya nak juga isu-isu tu. Faham tak? Okey, Wak Aisyah. Okey, dan kawan-kawan Okey. Berkaitan dengan contoh bahasa Melayu pemangkin pembangunan negara. Okey, jadi ada tak jadi nyatakan isunya apa dia? Isu satu, isu dua. Jadi isu-isu tu yang sebenarnya yang akan di present nanti ataupun dijadikan sebagai tajuk untuk peserta nanti. Faham tak maksud saya? Okey, dia bukan Faham hanya Doktor. faham kan? Okey, faham. Okey, dia tak macam contoh letaklah kepada contohnya bahasa Melayu adalah warisan bangsa. Contoh macam tu kan. Okey, nanti bila you buat satu saja, dia akan menyebabkan isi tu ataupun apa perkara yang disampaikan oleh individu tu ataupun peserta tu benda yang sama. Okey, ini saya beri kelonggaran macam ni. Contohnya lah kalau sebelum ni macam mana pertandingan pidato tu. Okey. Tajuknya ada. Okey, isunya ada lebih kurang 10 isu. Okey. 10 isu. Okey. Dan semua orang tahu isu tu. Okey. Peserta tersebut kena faham semua isu dan dia akan pergi bila pertandingan itu bermula, dia akan cabut. Faham tak? Dia akan cabut, dia akan tengok apa isu yang perlu disampaikan. Faham tak? Kalau sebelum ni. Aisyah, faham ke? Faham Doktor. Faham. Okey, jadi kalau boleh buat 10 isu, mungkin satu temanya tapi isunya banyak. Doktor, tema kita orang dah pun isu semasa Doktor. Apa dia tu? Cabaran mahasiswa pandemik. Mahasiswa pandemik. Okey. Itu apa dia? Itu Tema. Tema. Okey, tema. Okey, jadi ada isu dia kan? COVID berkaitan apa? COVID dengan berkaitan apa? Itu perkara teknologi dan COVID. PDP-Art dalam kalangan mahasiswa. Okey, apa lagi? Masa berkaitan dengan kesedaran mahasiswa, cara untuk menangani kesedaran dalam kalangan mahasiswa berkaitan COVID. Okey, peranan mahasiswa dalam berkaitan COVID dan sebagainya. Faham tak? Okey, nak 10 juga ke Doktor? Buat 10. 5 je. Buat 10. Okey Doktor. 10 sebab apa kita ada 10 peserta, jadi maksud saya ialah bila pidato nanti jadi ada pelbagai lah. Faham tak maksud saya? Jadi taklah benda yang sama kan. Contoh kalau lah berkaitan COVID dan mahasiswa, jadi semuanya isi yang sama je, lebih kurang je. Jadi tak berapa nak menarik pengelaan pidato tu. Kalau boleh ada temanya ada. Okey, mahasiswa dan COVID. Okey, ataupun mahasiswa dan COVID. Jadi isunya apa? 1, isu 2, 3, 4. Lepas tu anda akan present nanti. Okey, saya akan ambil semua isu tu dan juga tema tu, saya akan bincang juga dengan penyaras. Dijangka siapa peserta ni, Sharifah? Ya Doktor. Nanti peserta siapa? Di kalangan pelajar ke, mahasiswa ke ataupun siapa? Mahasiswa UMT semua? Mahasiswa UMT semua pelajar degree. Pelajar degree. Tak ada kan inisiatif nak jemput Uniza ke? Kawan tu sebelah jalannya kan. Kita berpisah dengan Uniza ni sebab jalannya. Ataupun nanti boleh contact juga Persatuan Pidato. Nanti kan bahawa kita ada pertandingan pidato dan sebagainya kan. Itu boleh contact dengan HCP. Tahu tak siapa MPP pelajar you ni? Yang di-Pertua MPP ni? Kenal? Tak pasti Doktor. Pasti. Okey, cuba cari. Nanti Aisyah cuba juga cari siapakah dia ada persatuan pidato dekat sana, dekat UMT tu.
Mungkin nak ambil lebih kurang 2 orang ke 3 orang ke, kalau dah tak ada orang lain kan. Okay. Walaupun kita 5 orang, insyaAllah kita akan buat yang terbaik, dan saya yakin dengan adanya saya sebanyak pengalaman Najah sendiri, Aisyah sendiri, Kimi sendiri kan, Sharifah dan Azira, okay, dengan adanya pengalaman dan sebagainya, insyaAllah kita akan buat yang terbaik insyaAllah. Okay. Ini baru markah 50%, banyak tu kan. Okay, tak ada apa kan. Okay, jadi saya berhenti kat sini. Okay, Aisyah ada nak bincang apa ke dengan kawan-kawan? Saya stop kat sini lah. Ada doktor. Ada.